Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Welcome back to another episode of my video, guys. Sebelum ni aku buat cerita pasal kebetulan benda semua tu kan. Lepas tu adalah cerita pasal Titanic. Oh, benda lah, ramai orang cerita pasal Titanic. Dan hari ni aku nak sambung cerita pasal Titanic lagi. Pasal teori-teori konspirasi. Korang suka kan teori konspirasi kan? Hari ni aku bagi korang teori konspirasi pasal Titanic. Mungkin orang kata macam tak logik ke, mungkin tak logik ke, pergi lantak korang lah. Sebab apa? Sebab ni video aku suka hati lah, kena buat apa. Dan oleh kerana aku buat cerita pasal Titanic dan konspirasi ni, sure mesti ada orang komen ni, oh Ustaz Auni ni, Ustaz Auni tu. Orang akan cakap, oh dia dah cerita macam-macam lagi lah pasal tu lah. Aku nak tanya korang ni, apa kat dalam dunia ni Encik Auni seorang ke dia yang boleh cerita pasal binatang ni? Apa dia dah chop nama dia siap-siap kat Titanic ke? Tak ada orang boleh cerita pasal Titanic ke apa? Alamak, yalah nak cerita, aku nak cerita, orang lain nak cerita, suka hati lah. Kau sibuk dah, kenapa tak sop sangat tu, apa hal? So pada hari ni aku nak cakap pasal Titanic. Pasal apa guys? Pasal teori time travel, merentas masa ini. Teorinya adalah di mana Jack Dawson merupakan seorang time traveller yang ada mission, dan missionnya adalah untuk menyelamatkan Rose. Kerana apa untuk menyelamatkan Rose? Kerana jika dia tak selamatkan Rose, Titanic tak akan berlanggar dengan iceberg, Titanic tak akan jatuh, dan banyak lagi kemungkinan yang akan berlaku yang tak boleh mereka lalui. Oleh kerana itu, Jack Dawson dihantar ke Titanic untuk memastikan Rose selamat dan Titanic itu karam. Tak menggunakan masa, kita start cerita pasal dia punya teori konspirasi ni. Kat manakah cerita-cerita yang mengenai benda ni, time travel dan sebagainya. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel ni. Dan juga bagi mereka yang dah subscribe, kliklah sekali bell button tu supaya kau dapat notifikasi. Walaupun aku dah jarang upload video ni, tapi aku janji lepas ni aku akan buat comeback untuk buat video yang lebih mantap, menarik dan banyak lagi. For now, let's dive into the video. Jadi, di manakah bermula kisah teori-teori ini? Ini bermula dengan Jack Dawson, iaitu seorang lelaki dalam filem tu yang dilakukan oleh Leonardo DiCaprio. Itu merupakan seorang time traveller. Kenapa orang cakap dia tu seorang time traveller? Adalah kerana apa yang diungkapkan dalam filem itu. Segala apa yang dikatakan, apa yang reference yang dikatakan, diceritakan dengan kepada Rose dan sebagainya adalah reference yang tak wujud pada ketika itu atau zaman itu. Kita pergi yang pertama, apa benda yang dikatakan kepada Rose pada ketika Rose nak bunuh diri. Pada awal-awal cerita tu, dia pergi kat belakang kapal Titanic tu dan dia panjat, dia keluar sebagai macam itulah. Jack pun kat situ datanglah untuk menyelamatkan. Dia buat pet talk, dia buat cerita-cerita dengan Rose tu. Dia cerita bahawa sejuk tempat tu dah susah gila untuk bernafas, untuk berenang kat situ memang susah, memang sakit dah, senang cerita. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia kata apa tau? Jack kata dia pernah lalui benda yang sama dekat Lake Wissota, Wisconsin. Dia dengan bapak dia pergi fishing, ice fishing macam tu, lepas tu dia terjatuh. Dia ceritalah macam mana perit ni dalam air semua tu kan. I remember when I was a kid, me and my father, we went ice fishing out on Lake Wissota. So itulah cerita dia dengan Rose. Dekat sini masalahnya adalah apa tau? Titanic itu ketika dia bersimbang dengan Rose nak selamatkan Rose pada ketika itu adalah pada April 1912. Manakala Lake Wissota adalah sebuah lake ciptaan manusia, a man-made lake yang hanya dicipta pada tahun 1917. Jadi, macam mana Jack Dawson ni boleh bersembang cerita macam pengalaman dia tentang benda yang dilalui sedangkan lake tu tak pernah buat lagi, tak pernah siap lagi? Dan itu bukan reference yang pertama je dalam sepanjang filem itu. Ada banyak lagi part-part ataupun scenes yang di mana dia mengeluarkan kata-kata yang bahawa macam dia itu bukan daripada zaman itu. Seterusnya adalah ketika di mana dia bersembang juga dengan Rose dekat deck tu. Dia cerita pasal apa benda yang dia buat lah. Lepas tu memory yang dia suka adalah ketika dia dengan family dia pergi ke this pier, ada roller coaster lah, apa benda semua tu lah. Apa benda yang dia refer tu adalah Roller coaster till we throw up. ada dekat Santa Monica punya pier itu pada tahun 1917. Bagaimana dia ketika itu pada 1912 bersembang dengan Rose, cerita pasal pengalaman dia tentang pergi suatu tempat yang menarik, yang best, naik roller coaster kat Santa Monica Pier apa semua itu, sedangkan tempat itu tak ada roller coaster tu sehingga dah 1917. Selain daripada itu, korang kenal tak Fabrizzi, kawan dia yang dia naik kapal sama-sama tu, yang dia menang poker game tu kan, kawan dia tu masa dia berlari nak pergi kejar kapal Titanic tu, korang nampak tak bag apa yang dia pakai? Bag tu adalah bag yang tak wujud pada tahun itu. Specifically nama bag itu ataupun jenis bag itu adalah bag moose sack. Alright, dan bag moose sack ini adalah macam military punya kegunaan dan sebagainya. Bag itu digunakan oleh military, oleh askar Sweden pada tahun 1939 pada World War II. Macam mana dia boleh dapat? Macam mana dia boleh pakai ketika tahun 1912? Hollywood kot. Takkanlah benda-benda macam tu pun dia boleh buat mistake. Selain daripada benda-benda yang dia cakap atau benda-benda item yang dia bawa dan sebagainya, haircut dia, kalau kau tengok dekat cerita tu sendiri, rambut Jack Dawson adalah rambut yang paling asing, rambut yang paling macam lain daripada lain oleh orang-orang kat situ pada ketika itu. Kenapa?
Mungkin orang ada yang cakap bahawa actually Jack Dawson tak pernah wujud. We never found anything on Jack. There's no record of him at all. Sebab tak ada pun rekod mengatakan bahawa seorang lelaki bernama Jack Dawson berada dekat atas kapal tu. Ya, betul. Sebab apa? Korang ingat tak? Dia mana pernah beli tiket? Dia tak pernah beli tiket untuk naik kapal Titanic. Dia dapat tiket tu menggunakan poker punya game. Dia menang kat poker punya game dan akhirnya dia menang dan naik kapal tu. Sebab tu dah tak pernah ada rekod yang bernama Jack Dawson. Ataupun ini adalah cara-cara orang time traveller untuk cover dia punya track. The next theory yang mengatakan bahawa filem ini adalah filem time traveller yang diceritakan dalam bentuk subliminal adalah korang tengok director dia siapa. Director dia adalah seorang lelaki yang bernama James Cameron. James Cameron ni kalau kau tengok dia sejarah filem dan sebagainya, semua filem-filem yang dia buat semuanya tak science fiction, action packed movie, memang berkaitan robot lah, masa silam lah, masa depan lah. Kalau tengok cerita Terminator pun cukup lah. Semua tu cerita-cerita dia, cerita pasal Judgment Day, lepas tu pergi patah balik sini, pergi sana lah, pening lah pasal Terminator tu. Jadi kalau kau tengok daripada filem Avatar lah, benda semua yang dikeluarkan, satu je filem yang tak ada kena mengena dengan teknologi, yang tak ada kena mengena dengan time travel, dan tak ada kena mengena dengan action pack dan sebagainya. Titanic tak ada kena mengena ke, ataupun dia tak bagi tahu secara terang-terangan, ataupun dia memang saja buat cerita itu sebagai subliminal message mengenai teori-teori yang kita tak tahu. Persoalannya sekarang, kenapa dia balik kepada masa yang lampau untuk selamatkan seorang wanita dan akhirnya biarkan ramai lagi orang tak bersalah mati? Lebih kurang 1,500 orang yang dekat atas kapal tu mati. Apakah persoalannya kat sini? Mungkin itulah mission dia untuk mengorbankan 1,500 nyawa sekarang ataupun 1 juta lebih manusia di masa akan datang. Itulah mission dia. Dia selamatkan seorang yang bernama Rose dan akhirnya 1,500 orang maut di kapal Titanic, tetapi di masa akan datang dia dapat menyelamatkan lebih ramai lagi manusia. Jom kita selami misi ini. Apakah teori di sebalik ini? Sebab katalah macam dia tak ada kepada ketika itu, dia tak selamatkan Rose dan Rose mati, bunuh diri. Tunang dia ataupun mak dia akan sampai keperasan hilang dan sebagainya, dan akan report kepada kapten, dan kapten akan mulakan search and rescue. Ini adalah prosedur apabila ada man overboard ataupun terjatuh dari kapal, dia kena pusing balik dan cari. Dan kapal Titanic ni sangat besar tau. Dia bukan yang boleh buat U-turn ke boleh reverse macam tu je. Jadi apa yang dia kena buat adalah jika nak cari Rose tu, dia kena buat satu maneuver. Maneuver U-turn tu dipanggil Williamson turn. Alright. Dia akan pusing, corner, patah balik dan sebagainya lah. Dan proses itu mengambil masa 15 minit untuk dia pusing dan patah balik. Dan katalah dia dah pusing patah balik, dia sampai ke sana, mulakan misi mencari selama 10 minit atau setengah jam dia cari. Okeylah, ambil setengah jam lah dia cari Rose. Lepas tu dah jumpa Rose, dia buat lagi U-turn 15 minit lagi untuk pergi patah balik kat jalan yang patut dia lalui. Dah sejam dah. Dalam masa sejam tu sahaja, bongkah ais yang dia patut langgar tu dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab iceberg bergerak 700 meter setiap jam. Alright. Jika dia nak patah balik dah makan sejam macam tu, iceberg tu dah bergerak 700 meter ataupun 0.7 km dalam masa sejam tu. Bermakna Titanic takkan langgar. Dan bila takkan langgar, Titanic boleh teruskan perjalanan dia ke Amerika Syarikat. Tetapi apa yang Jack Dawson buat menyelamatkan Rose pada awal-awal itu, memastikan bahawa kapal itu melanggar iceberg itu. Kenapa? Okey, katalah Titanic selamat dan sebagainya, happily ever after. Titanic lalu UK ke US perjalanan itu, dan pada satu hari itu dalam lingkungan tahun 1917 macam tu, Titanic punya kapal tu terkena letupan daripada torpedo askar Jerman. Apa yang terjadi? Kenapa aku cakap pasal askar Jerman punya torpedo? Kerana kan tiba-tiba random kan. Apa saya nak cerita pasal torpedo daripada submarine Germany? Kalau korang nak tahu, pada Mei 1915, sebuah kapal RMS Lusitania adalah sebuah kapal daripada Britain lalu perjalanan yang sama yang Titanic ambil, dan dia terkena torpedo Jerman punya askar. 1,000 lebih mati dan including 128 orang Amerika Syarikat. 128 orang je. Dan Lusitania ni dia kena attack dekat area UK tu, dekat area Ireland dan sebagainya lah, yang di mana pada ketika itu Jerman dah announce bahawa itu adalah war zone. Dan tempat yang sama jugalah di mana kapal Titanic juga akan melabur, akan memulakan perjalanan mereka di ruang kawasan perairan yang sama. Sejarah menunjukkan bahawa pada tahun 1915 Amerika Syarikat bersifat neutral pada peperangan dunia pertama. Amerika Syarikat tak join mana-mana ally, tak join mana-mana persekutuan ke benda ke untuk menentang
the Axis punya askar. Dia tak peduli pun langsung tentang apa yang berlaku dengan negara-negara Eropah, Europe, apa semua tu. British semua nak serang Jerman apa semua, dia tak ambil peduli. Tapi selepas kejadian yang menimpa kapal RMS Lusitania itu terkena letupan askar Germany yang membunuh 128 orang Amerika Syarikat, Presiden mengamuk. Kerajaan Amerika mengamuk dan mereka mula untuk join perang itu. Ketika itulah mereka join, mereka tolong, mereka hantar kapal untuk tolong tentera British dalam peperangan ini. The Allied actually won the war pada tahun 1917. Tapi kalau cuba bayangkan, kalaulah Titanic yang kena letup itu, maksudnya lebih awal daripada tahun 1915. Mungkin tahun 1913 ke, 1912 ke kan, 1914 ke, di mana kapal Titanic tu confirm lagi ramai orang Amerika Syarikat. Sebab kapal tu memang mainly dia untuk transport orang Amerika Syarikat ke UK dan sebagainya. Dengan orang US yang lebih ramai dekat kapal Titanic, itu akan membuatkan Presiden Amerika Syarikat ataupun kerajaan Amerika Syarikat pada ketika itu buat lebih marah lagi. Dan mereka akan join the war lebih awal. Mereka akan bersama-sama pasukan Allied bersama British dan sebagainya lebih awal daripada apa yang mereka buat. Ramai historian atau pakar-pakar sejarah mengatakan bahawa jika Amerika Syarikat join the war lebih awal, iaitu pada tahun 1914 hingga tahun 1915 macam tu, sebelum awal-awal itu, mereka akan kalah terus. Sebab apa? Sebab Amerika Syarikat belum bersedia langsung. Apabila kapal yang ada bawa Amerika Syarikat punya passenger tu meletup, askar Jerman meletupkan, pada ketika itu mereka ada satu era dipanggil Preakness era, di mana mereka nak panggil seberapa askar yang boleh join untuk join perang tu. Askar-askar Amerika lah yang mereka nak cari. Jika berlaku awal daripada tu, tak ada, mereka tak cukup askar, mereka tak cukup teknologi dan sebagainya, dan mereka mungkin akan kalah. Tetapi apa yang Amerika Syarikat buat adalah mereka join pada tahun 1917. Sebab apa? Mereka triggered dengan kejadian yang berlaku pada 1917. So mereka dah ready dah pada ketika itu. Kalau Titanic yang meletup pada tahun 1915, 1914, 1913 dan mereka perang, masuk join World War I pada ketika itu, lebih daripada 1 juta orang akan, siapa 1 juta orang itu? Askar-askar Amerika yang akan mati. Dan sebab itulah Jack Dawson kena pergi dekat zaman 1912 untuk pastikan Titanic itu hancur, tenggelam, dan tak ada sebab untuk tentera-tentera Germany untuk tembak torpedo kepada kapal Titanic yang akan meragukkan lagi ramai nyawa orang Amerika. Mereka mengorbankan 1,500 orang pada kapal Titanic untuk memastikan mereka tak kalah pada war yang akan membabitkan lebih 1 juta orang. Itulah teori-teorinya. Macam boleh pakai tak boleh pakai. So cerita dia macam ni. Nak pendekkan, rumuskan, rangkulkan, simple macam ni. Kalau Jack Dawson tak pergi ke zaman 1912, tak pergi selamatkan Rose, maka kapal itu akan terus berlayar, tak tenggelam, dan kapal itu mungkin akan ditembak oleh tentera Germany pada lebih awal lagi Perang Dunia Pertama. Dan jika itu berlaku, US akan join the war dan mereka akan kalah teruk dan akan membabitkan 1 juta nyawa lebih. Tapi apa yang dia buat adalah mereka hantar Jack Dawson ni pergi ke 1912, pergi selamatkan Rose dan memastikan apabila selamat Rose, mereka akan berlanggar dengan iceberg, dan kemudian ni 1,500 orang mati bukan kerana peperangan, bukan kerana bom, dan Amerika Syarikat kekal tak join the Allied pada tahun 1912 hinggalah tahun 1915 dan hanya join war pada tahun 1917, membuatkan mereka menang besar pada Perang Dunia Pertama. Konklusif. Okay, kalau korang suka, like di video guys, komen kat bawah apa pendapat korang pasal teori-teori ini. Till again guys, see you guys on my next video. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.